Dan dalam kitab Faridatul Faraid, ulama mengatakan bahawa manusia ni dia boleh kufur dengan Allah Ta'ala dengan beberapa perkara. Tuan jaga perkara ni, supaya kita tak jatuh di dalam kekufuran kepada Allah. Lagi teruk lagi apabila kita tak tahu bahawa apa yang kita buat, apa yang kita sebut, ianya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama sekali lagi kita hadir ke dalam ruangan yang mulia, iaitulah di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, bagi orang yang dia kasih kepada rumah Allah Ta'ala, sehingga Nabi SAW dia menyebut, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. Satu orang yang hati dia tergantung di dalam rumah Allah, dalam masjid-masjid. Tuan, dia akan diganjari oleh Allah Ta'ala. Nanti pada hari akhirat besok, dia akan mendapatkan naungan arasy Allah Ta'ala, yang mana pada hari itu tidak ada perlindungan melainkan daripada perlindungan dia. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin.
Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan malam ni kita masuk kepada tajuk yang baru. Kita baca pada ibarat yang baru pada malam ni insya-Allah. Maka dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wa 'alal muridi, dan hendaklah ke atas seseorang murid itu pula. Dan dalam kitab Adab Sulukil Murid ni yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala ini, setiap daripada patah perkataan, setiap patah ibarat, maka dia akan kata dekat kita wa 'alal murid, iaitulah atas setiap murid. Dia kata kerana kitab yang kita baca ni ianya adalah berkenaan dengan adab-adab seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dimaksudkan dengan murid kita dah terang sebelum ni, cuma kita ulang sikit sebagai ingatan. Dan yang dikatakan murid iaitulah orang yang benar-benar berkehendak. Yang tu maksud murid. Kalau dalam bahasa Arab dia dipanggil sebagai sirah yang mubalaghah. Dan maknanya dia berkehendak sungguh. Ini makna murid. Dan maknanya dia hendak sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata wa 'alal muridi, maka ke atas mana-mana murid, dia kata ayyajtahida, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Dia kata, dan dia kena bersungguh-sungguh pada apa ni? Fi kaffi jawarihi, iaitulah pada menahan seluruh daripada anggota tubuh badan dia, anil ma'asi, daripada maksiat-maksiat, wal atham, dan juga daripada segala kehinaan. Dan maka Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang kita baca pada malam hari ini, dia nak beritahu pula pada kita jalan untuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah juga kaffi jawarihi. Dia kena jaga seluruh daripada anggota tubuh badan dia. Dan perkara yang sama disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang sangat masyhur, iaitu kitab Penawar bagi Hati. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia terang kepada kita, semua anggota tubuh badan itu hendaklah dijaga sebaik-baiknya. Dan kena jaga mata kita, kita kena jaga mulut kita, dan kena jaga tangan kita, kena jaga kaki kita, dan kita kena jaga lidah kita. Ketika mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana anggota-anggota tubuh badan inilah yang apabila dia melakukan sesuatu, dan kita nak buat apa pun adalah dengan anggota tubuh badan yang ni lah. Dan hari akhirat esok Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada manusia
lalu akan dijawab oleh seluruh anggota tubuh badan dia. Dan pada hari itu mulut sil, pada hari itu mulut dah tak berfungsi dah pada hari akhirat esok. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kata Allah, hari ini kami katup mulut-mulut mereka, kata Allah. Dan masa dia di bumi dulu, masa dia di dunia dulu, dia boleh cakap apa yang dia nak cakap. Dan percakapan ni pula dia ada dua. Satu iaitulah kalam ataupun perkataan yang menunjukkan dia hamba kepada Allah Ta'ala. Dan dia gunakan mulut, dia gunakan dia punya lidah dia untuk berzikrullah. Dia gunakan mulut dia, lidah dia untuk bercakap perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulut ni jugalah dia boleh keluar perkataan-perkataan yang kufur kepada Allah. Dan dalam kitab Faridatul Faraid, ulama mengatakan bahawa manusia ni dia boleh kufur dengan Allah Ta'ala dengan beberapa perkara. Dan tuan jaga perkara ni, supaya kita tak jatuh di dalam kekufuran kepada Allah. Lagi teruk lagi apabila kita tak tahu bahawa apa yang kita buat, apa yang kita sebut, ianya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu menuntut ilmu ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya merupakan satu kewajipan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayah wa fi kulli muslimatin, atau kama qala Rasulullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu merupakan kefarduan atas orang lelaki dan juga orang-orang perempuan. Dan maka dikhususkan lagi oleh ulama, antaranya yang disebut oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Dan semua orang ni dia wajib untuk belajar, antaranya adalah ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita nak mengaji hak lain-lain ni, dan sebelum kita nak mengaji hak yang dalam-dalam ni, dan bagi lepas dulu hak ni. Macam mana kita nak mengesahkan, nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana dia merupakan satu benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejahilan ni dia merupakan satu benda yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia sebut di dalam kitabnya Al-Majmu'. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, mana-mana orang yang dia beramal tanpa maklumat ilmu, dan bahaya. Bahaya sebab apa? Kerana membuatkan amalannya tidak akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu ulama kata, perkara yang boleh membawa kufur kepada Allah tiga, dia kata dalam Faridatul Faraid. Dan yang pertama, apabila i'tiqad tak betul. Dan pegangan di dalam hati kita tak betul. Dan sebab itu jangan kita mudah-mudah nak terima apa-apa ajaran sebelum kita selidiki bahawa amalan itu sah ataupun tidak pada sisi syarak. Dan kerana itu dalam kaedah usulul fiqh menyatakan, dan dalam kaedah usul menyatakan
Bila mana seseorang dia nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ibadah tawaqquf. Bila nak buat ibadat kepada Allah, berhenti dulu. Dia bukan terus terima. Kita hari ni kita lebih tengok kepada orang yang bercakap ni. Tuan-tuan, kita tak selidik dah. Latar belakang dia lagu mana, kemudian apa yang dia sebut tu tadi, kenakah tidak pada sisi syaraknya. Tuan-tuan, apatah lagi dalam soal nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama kata al-ibadah tawaqquf. Bila mana dia nak beribadat pada Allah, nanti dulu. Tuan-tuan, dia kena tengok dulu bahawa yang ni sah ataupun tidak pada sisi syarak. Adakah dia dibenarkan pada sisi syarak ataupun tidak? Dan kenapa kita takut jatuh dalam kekufuran kepada Allah? Dan maka kata ulama, pertama yang boleh buat kufur ni i'tiqad, iaitu keyakinan seseorang. Yang keduanya adalah perbuatan. Dan perbuatan dia nampak seolah-olah macam dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang kadang-kadang dia seronok tengok. Ada orang yang pi wat, pi kuil mana-mana. Dia seronok tengok orang tu duk sembah, duk sengam, yoga lebih kurang. Dia kata macam tenang je nampak orang ni. Tuan-tuan, dia duk rasa macam tu. Nampak macam tenang je. Tuan-tuan, maka dia pun buat sebagaimana orang tersebut buat. Tuan-tuan, maka perbuatan yang seumpama tu boleh membawa dia kepada kufur dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dalam beribadat, dalam soal agama, kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami adalah agama kami. Tuan-tuan, kita tak boleh serupa dengan depa ni. Kawan tak apa. Tuan-tuan, kita nak kawan dengan depa boleh. Kita nak berteman dengan depa ni boleh, tak ada masalah. Tetapi dalam soal ibadah, dalam soal keagamaan ni, lakum dinukum waliyadin. Tuan-tuan, kenapa kita jaga ni? Takut kita jatuh dalam kekufuran pada Allah. Tuan-tuan, yang ketiga ni yang kita baca malam ni. Kata ulama, seseorang itu dengan perkataan dia, maka dia boleh menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkataan kufur ni dia ada banyak. Tuan-tuan sendiri pun tahu bagaimana perkataan yang membawa kepada kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka selama di atas muka bumi ni, manusia dia boleh bercakap apa yang dia nak cakap. Tapi pada hari akhirat besok, kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami seal, kami tutup akan mulut-mulut mereka. Dan akhirnya siapa yang bercakap nanti? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Maka akan bercakap kepada kami, kata Allah, tangan-tangan mereka. Tuan-tuan, ni tangan apa yang kita buat ni? Selama kita menggunakan tangan, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka nanti akan bercakap kepada kami, kata Allah. Wa tashhadu arjuluhum, macam tu juga dengan kaki-kaki mereka akan bersaksi nanti di hadapan Allah, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan selama hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana itu, seseorang yang dia nak berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa taala,
dia kena kaffi jawarihihi, dia kena tahan anggota tubuh badan dia anil ma'asi, daripada segala maksiat wal atham, dan juga daripada segala kebinasaan. Tuan-tuan, maksiat ni adalah jalan untuk pi kepada kebinasaan. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana dia adalah benda yang dilarang. Dia adalah benda yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu orang yang melakukan amal soleh maka akan ditambahkan lagi kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, manakala orang yang melakukan dosa kepada Allah, kata ulama, orang ni dia sedang menarik akan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, dia kata, orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, sebenarnya dia sedang menarik kemurkaan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana kaum 'Ad, bagaimana dengan kaum Thamud. Tuan-tuan, kita tengok orang-orang yang derhaka kepada Allah. Tuan-tuan, bagaimana keadaan di akhir kehidupan mereka. Tuan-tuan, orang-orang yang ingkar dengan Allah Ta'ala ni, orang-orang yang berlawan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, tuan-tuan, akhirnya mereka itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia sebut, Allah Taala sebut, kalaulah kami nak ambil semua yang ada pada sisi manusia ni, tanda Allah Taala kata apa? Allah Taala kata baghtatan, kami boleh ambil yang mereka ada ni baghtatan, dengan cara mengejut dan sekaligus, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kaum 'Ad, kaum Thamud dia hilang dalam masa satu hari. Tuan-tuan, Fir'aun pun macam tu juga. Tuan-tuan, dia dimusnahkan oleh Allah dalam sekelip mata. Dia ditelan oleh air laut. Tuan-tuan, Namrus pun macam tu juga. Dengan sekelip mata maka mereka tu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kekayaan tak boleh tolong dia. Kemudian pengikut-pengikut depa tak boleh tolong dia. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana kita duduk dan juga kita hidup ni adalah di dalam wilayah kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita hidup ni dengan kudrat kuasa Allah Ta'ala dan juga iradat dia dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana itu tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalang daripada apa? Berlakunya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia kata lagi, wala yuharriku syai'an minha, dan janganlah digerakkan dia dengan sesuatu apapun, maknanya anggota tubuh badan kita. Tuan-tuan, kata Imamul Haddad, wala yuharrik syai'an minha, kamu jangan gerakkan dia dengan sesuatu apapun, illa fi ta'atin, melainkan hanya pada ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Gunakan mulut ni untuk perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Tuan-tuan, gunakan kedua tangan pada tempat-tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, gunakan kaki kita pada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tahan anggota tubuh badan ni supaya dia tak melakukan perkara
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tak nanti pada hari akhirat payah kita nak jawab. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala kata ni tentang anggota tubuh badan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala innas sam'a wal basara wal fuada, kata Allah. Sesungguhnya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuada, dan juga hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Tuhan, masya-Allah. Semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Semuanya itu nanti akan dihisab. Semuanya itu nanti akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu tajuk yang kita baca pada malam hari ini dia ada kaitan dengan tajuk hati yang kita baca sebelum daripada tajuk ni. Dan tujuan dia apa? Bila mana seseorang dia membersihkan jiwa dia, dan ni dia punya main point. Ini adalah benda yang paling besar ya. Malam ni kita cerita tahan anggota tubuh badan kita daripada melakukan benda-benda yang tak disukai oleh Allah Ta'ala. Dan tapi yang nak tahan ni siapa dia? Yang nak tahan ni adalah hati yang telah disucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan orang yang menyucikan hati dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya telah berjayalah bagi mana-mana orang yang dia menyucikan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, antaranya yang disebut oleh Al-Imam Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Risalah Al-Mustarsyidin. Dan kata Imam Al-Muhasibi, siapa-siapa yang membersihkan hatinya, dia akan direzekikan dengan anggota tubuh badan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya apa? Orang ni kalau dia rajin sembahyang, orang ni kalau dia rajin tilawatul Quran, orang ni kalau dia rajin zikrullah, dia rajin melakukan amal-amal saleh kerana dia nak sucikan hati dia. Dan ulama kata dia akan direzekikan dengan tubuh badan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu ulama bila ditanya kepada mereka macam mana supaya tubuh badan ini mudah melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ulama pun habaq, Nabi SAW pun memberikan penekanan kepada perkara ni. Dan apa yang perlu kita jaga sangat-sangat supaya anggota tubuh badan ni dia tak malah, supaya anggota tubuh badan ni ringan melakukan taat pada Allah. Dan ulama kata pada al-aklu wasyarab, iaitulah pada apa yang dia makan dan juga pada apa yang dia minum. Dan kalaulah dia makan daripada sumber-sumber yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, ini memberikan pengaruh yang begitu kuat anggota tubuh badan untuk dia taat kepada Allah. Tapi kalau yang masuk dalam tubuh badan ni syubhah masuk, apatah lagi benda haram pun masuk, dan anggota tubuh badan ni dia akan lebih cenderung melakukan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kerana tu Nabi SAW kata,
Man akala al-halala, siapa-siapa dia yang makan daripada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ata'at jawarihuhu, seluruh anggota tubuh badan dia akan taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, ada satu orang imam, namanya adalah Al-Imam Al-Haramain. Siapa yang mengaji apa ni Mata Mahmud ke, mengaji pondok mana ke, ada no, mungkin dia bermesra dengan kitab yang dinamakan dengan kitab Al-Waraqat fi ilmi usulil fiqh. Dan pengarang dia adalah Al-Imam Al-Haramain. Dan orang tanya dengan Imam Al-Haramain, macam mana dia boleh mendapatkan kedudukan yang istimewa pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi Imam Haramain dia cerita, aku boleh jadi sebagaimana sekarang ni adalah kerana mak dan juga ayah aku yang sangat menjaga pemakanan. Dan kata Imam Haramain, ayah aku ni jangan kata benda haram kalau benda tu tak jelas. Benda yang nampak macam syubhah, maka dia akan jauhkan makanan itu daripada keluarga kami. Tuan-tuan ni Masya Allah, ayah kepada Imam Al-Haramain. Dan Masya Allah, sehinggalah Imam Haramain ni dia menjadi satu orang ulama yang sangat hebat. Tuan-tuan, Imam Haramain ni siapa dia? Guru kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok Imam Ghazali pun hebat dah. Tuan-tuan, guru dia siapa? Imamul Haramain, pengarang kepada kitab Al-Waraqat. Tuan-tuan, Masya Allah, pasal apa dia jadi hebat lagu tu? Kerana dia jaga pemakanan dia. Dia tak makan benda syubhat dan juga yang haram. Dia hanya makan benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kerana kata Nabi SAW, yang makan benda yang dihalalkan, tubuh badan taat dengan Allah. Wa man akalal haram, dan siapa-siapa yang makan daripada yang diharamkan oleh Allah. Dan tuan, dalam bab haram ni bukan setakat makan je, buat benda haram pun jangan. Dan dia buat benda haram ni, dia merupakan satu kebinasaan. Ni disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Min Atharil Ma'siyah. Dan manusia ni dia binasa kerana apa? Kerana apa? Rezeki dia tertahan. Kenapa kehidupan dia sempit? Dan ini adalah kerana dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah la yahrumu rizqa 'alal 'abdi bi zambihi, atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan ditahan rezekinya. Dan bila kata rezeki bukan setakat duit kan. Rezeki ni lapangan dia banyak, umur panjang. Duit tak ada, umur panjang, rezeki. Dan dia ni orang yang banyak duit, tetapi anak tak ada, itu juga adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Dan hidup dia biasa-biasa saja, tapi dalam rumah dia tenang, dia happy dengan keluarga dia. Dan maka ini juga adalah rezeki daripada Allah. Kerana tu kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dan Imam Ibn Hajar kata apa? Termasuklah benda-benda buruk yang kamu dapat itu juga adalah rezeki daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Dan kita ni kadang-kadang bila diberikan dengan kesenangan 24 jam. Tuan-tuan,
Kadang-kadang dengan kesenangan ni kita boleh lupa dengan Allah Ta'ala. Kerana tu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin. Dan kata Imam Ghazali, antara pujian dengan celaan lebih elok lagi celaan daripada pujian. Dan kerana apa? Bila kita dipuji ni, akhirnya kita akan naik sampai ke puncak. Dan bila sampai ke puncak ni, nak tengok ke bawah tu dah susah dah. Dia dah jadi payah dah. Kadang-kadang dia boleh jadi sombong pula bila dia berada di atas. Tuan-tuan, tapi kalau dengan celaan, tuan-tuan, seseorang tu dia akan apa? Dia akan muhasabah diri dia. Pasal apa dia dicela? Pasal apa yang dia ni selalu dihina? Tuan-tuan, bahkan orang yang selalu berada di bawah ni akan senantiasa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, daripada kesenangan dengan kesusahan, kesusahan itu jauh lebih baik lagi. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana bila kita susah ni, tuan-tuan tengok hari tu, bila kita kena PKP hari tu ni, Allah, no, macam-macam manusia ni. Manusia dah mula balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila masjid kata, barulah dia nak pergi kat pintu masjid, nak teriak kat pintu masjid. Sebelum ni pintu masjid buka luah pun dia tak mau nak main. Sebelum ni, tuan-tuan, sebelum ni, bila dia mendapatkan rezeki tak reti bersyukur pada Allah. Bila musim PKP hari tu tak boleh buat kerja apa, hasil pun tak ada. Dan pada masa tu dia menghargai apa yang dia dapatkan sebelum ni, sebelum dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bila kata rezeki lapangannya luas, termasuklah benda buruk juga. Kadang-kadang ianya adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innallaha la yahrumur rizqa 'alal 'abdi. Rezeki seseorang itu akan ditahan oleh Allah Ta'ala bizambihi, kerana disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang makan benda yang diharamkan oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asad jawarihuhu, seluruh anggota tubuh badan dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan ulama hadis menyatakan, dia bermaksiat kepada Allah sama ada dia nak ataupun tak nak. Hasil daripada daging yang tumbuh daripada benda yang diharamkan Allah ni, tuan-tuan, dia nak buat dosa ataupun tak nak buat dosa, tuan-tuan, dia akan jatuh juga ke dalam lembah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah juga dengan orang yang makan benda halal. Anggota tubuh badan dia, nak tak nak, maka dia akan tetap melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ada orang dia cerita dekat saya, dan saya pun baca cerita ni. Bagaimana ada satu orang ulama daripada India. Tuan-tuan, satu orang ulama daripada India. Biasalah, tuan-tuan, India ni dia terkenal dengan Jama'atul Tabligh mereka ni. Masya Allah. Dan tuan, mungkin tak ada orang yang boleh buat macam mereka dia buat. Pi rumah ke rumah cerita agama. Tuan-tuan, pi rumah ke rumah peringatkan kepada manusia. Tuan-tuan, ni nak cerita. Jadi satu hari ada satu orang ulama India, bila mana dia melakukan perjalanan safar yang panjang. Tuan-tuan, bila kita musafir ni azab. Kata Nabi SAW, al-musafir azab. Musafir itu adalah benda yang memberatkan, dia menyusahkan. Susah kalau kita musafir payah. Kadang-kadang tengah duduk buat kereta,
pasal apa? Berhenti dulu. Nah, tengah-tengah duk bawa kereta, masuk waktu semayang, kena berhenti semayang dulu. Kadang-kadang tengah bawa kereta, tayar pula pecah. Macam-macam mana dalam perjalanan yang jauh ni. Kerana tu ulama fiqh menyatakan orang yang bila mana dia bermusafir lebih daripada 2 marhalah, maka diharuskan untuk dia jamak dan qasar sembahyang dia. Tuan-tuan pasal apa? Al-musafir musafir itu dia memberatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu orang ulama India, dia jalan jauh ni, jalan jauh. Dah lah jalan jauh, berapa negara yang dia pergi. Tuan-tuan, tapi Masya Allah, satu orang ulama ni, bila dia sampai ke satu destinasi, benda pertama yang dia buat, dia hampak sejadah dulu. Ini benda pertama yang dia buat. Dia akan hampak sejadah dulu, kemudian dia akan dirikan sembahyang dulu. Orang tanya dengan dia, Maulana tak rasa penat ke? Sampai-sampai tengah nak sembahyang macam ni. Nah, tuan-tuan, dia kata apa? Antara kepenatan dengan ibadat kepada Allah ni, aku lebih rasa lazat, lebih rasa manis dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, betul apa yang disebut oleh ulama hadis ketika mana mensyarahkan hadis Nabi. Siapa yang makan benda halal, tubuh badan dia akan taat dengan Allah. Siapa yang makan benda haram, tubuh badannya akan bermaksiat pada Allah. Ulama kata apa? Dia nak tak nak, kalau dia tergolong dalam golongan orang yang makan benda halal, dia tetap akan melakukan taat pada Allah. Nak ataupun dia tak nak, dia akan buat taat dengan Allah. Dan tuan, beza dengan orang yang makan benda yang diharamkan oleh Allah, nak tak nak, dia adalah orang yang cenderung melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dia kata lagi, wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirati. Dia kata, dan janganlah dia lakukan dengan anggota tubuh badannya. Tuan-tuan, tadi dia sebut tubuh badan ni jangan bergerak melainkan untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Tuan-tuan, jangan kita imagine, jangan kita duk bayang, oi, kalau gitu payah macam tu. Tuan-tuan, dia pun duk bayang payah macam ni. Kalau nak buat taat je, maknanya, dia kata, kena duduk dekat tikar sembahyang 24 jam. Maknanya dengan tasbih 24 jam. Maknanya dengan Al-Quran 24 jam. Tuan-tuan, apa kefahaman kita tentang hasanah dengan perkara-perkara saleh, dengan perkara-perkara kebaikan? Tuan-tuan, perkara kebaikan ni adalah segala perkara yang dibenarkan pada syarak. Tuan-tuan, perkara baik ni adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana itu Al-Imam Al-Haddad rahimahullah taala dalam kitab dia yang lain, dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukit Tariqil Akhirah, dia terang di dalam bab niat. Tuan-tuan, kata Imam Al-Haddad di dalam bab niat ni, tuan-tuan, kadang-kadang perkara yang mubah pun, tuan-tuan, mubah ni apa dia harus. Tinggal tak ada apa-apa, kita buat pun tak dapat apa-apa. Yang tu dimaksudkan dengan perkara mubah, perkara harus. Tuan-tuan, tapi perkara mubah, perkara harus ni, dia akan mendapatkan pahala apabila dihalalkan niat tersebut. Kita lakukan perkara tu adalah untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebagai contoh, ni benda mubah ni.
ni ada gelah. Gelah ni duduk kat sini. Kemudian kita nak alih dia ke tepi. Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau buat. Tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan alih gelah ni dengan baca Bismillah, kerana dengan niat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, itu akan dikira sebagai pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana itu dalam syarak kita menyatakan benda yang diperintahkan, yakni benda baik, ianya lebih banyak daripada yang dilarang pada syarak. Tuan-tuan, makna kata apa? Benda yang baik ni terlalu banyak untuk kita lakukan. Kerana tu, orang ni dia boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kepelbagaian kebaikan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan, dekat sana ada satu cerita berkenaan dengan satu orang perempuan. Tuan-tuan, kita semua tahu cerita ni. Cikgu kita pun selalu cerita dekat sekolah. Tuan-tuan, cerita apa dia? Kisahnya sahih. Dia ada dalam Sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan, cerita ni diceritakan oleh Nabi SAW. Bagaimana ada satu orang perempuan yang bila mana dia tengok satu anjing yang sedang kehausan, lalu dia pun cabut kasut dia. Dia tangguk air, kemudian dia beri air kepada anjing yang sedang kehausan ni. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, daripada perbuatan baik dia ni, nanti esok dekat akhirat, dia akan dibalas dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak tunjuk kata apa? Jalan kebaikan itu terlalu banyak. Kerana itu disebut dalam qatrul ghaithiyah. Ulama menyatakan bahawa apapun yang kamu lakukan dengan niat adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia mengajak ni kerana Allah taala. Dia hantar anak pergi sekolah kerana Allah taala. Tuan-tuan pergi kerja, keluar pukul 8, balik pukul 5 petang. Kerana apa? Mencari nafkah yang halal kerana Allah taala. Tuan-tuan, nampak macam pekerjaan dunia, tetapi dia akan dikira sebagai balasan di negeri akhirat besok. Tuan-tuan, kerana itu Nabi SAW kata, kam min amalin suratuhu suratud dunia. Berapa banyak amalan yang dilakukan oleh manusia macam amalan dunia, tetapi dia dikira pada hari akhirat besok. Wa kam min amalin suratuhu suratul akhirah. Berapa banyak amalan yang nampak macam amalan akhirat, tetapi dia tak mendapatkan apa-apa habuan pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, nak kata apa? Kebaikan itu tadi banyak, cumanya tuan-tuan, bila kita melakukan perkara yang baik ni, niatkan kita lakukan ini semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikira sebagai satu kebaikan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya pada tajuk fi kaffil jawarih anil ma'asi, menahan anggota tubuh badan daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.